Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu ni. Boleh anda tolong tekan share tak? Sebab malam ni walaupun saya cerita simple je, cerita tentang bruises ataupun lebam-lebam, ya. Kadang-kadang you tengok kulit anda macam kena pukul, tapi tak ada orang pukul, you tak belaga apa-apa pun, tapi masih lagi ada macam orang Melayu panggil pecah kedarah, faham tak? Orang Tara dia panggil pecah kedarah kan. Dia jadi kadang-kadang warna bertukar daripada, kan saya bagi tahu nanti apa sebabnya warna pun bertukar-tukar semua ni. Mungkin anda interested, tetapi kita nak juga malam ni pastikan anda jangan buat lebam-lebam ni secara enteng saja kalau ada lagi perkara-perkara lain yang berlaku dalam hidup anda. Contoh nanti saya tanya anda ada darah hidung tak, gusi dan sebagainya. Sebab ni ada kadang-kadang tu sampai membawa kepada cerita-cerita seperti kanser pun. Maksudnya kanser darah lah. So, topik simple, lebam ataupun bruises, tapi kita kena belajar. Boleh? Kita mulakan dengan yang simple dulu. Okey, kadang-kadang memang Tuhan jadikan kulit kita, terutama sekali wanita yang nipis tu, yang nampak uat hijau senang-senang, kalau tercuit pun kadang-kadang dia macam dah merah dan sebagainya. Ini genetik. Orang macam ni kalau kena sikit ke ataupun tak kena apa, kadang-kadang kalau nyamuk lalu pun dia dah macam bruises. Maksudnya dia senang lebam-lebam. Okey, tetapi ni bukan cerita malam ni nak cerita ada hantu tindih ke apa ni, benda-benda berat, malam tidur bangun pagi ada lebam. Sebab lebam tu bukan pasal ada benda hitam ke, pijak ke, tindih ke sebagainya, tapi sebenarnya you kena belajar. Nombor satu ialah selain daripada genetik kulit nipis jarang-jarang menjadi masalah sebenarnya, ialah disebabkan kita punya darah tu dah mula cair. Dan selalunya darah cair itu disebabkan apa? Bila cair itu maksudnya dia senang keluar lah kan, senang keluar daripada blood vessel, pembuluh darah. Satu daripadanya ialah yang paling utama berlaku ialah blood thinner. Tahu kan orang yang kena penyakit jantung atau yang pernah pergi cek darah, selalunya katanya pekat darah dan sebagainya, ataupun doktor selalu kalau pasal jantung je dia mesti bagi blood thinner, betul tak kan? Some of you ambil aspirin, sebahagian daripada anda ambil masalah ubat-ubat seperti Coumadin, masalah Flavix dan sebagainya. Ramai ni yang tengok lecture saya ni, ramai, bukan wanita tapi lelaki pun ramai ni. So you kalau selalu sangat bruises, ada lebam-lebam tu, mungkin disebabkan oleh banyak sangat ataupun lama sangat dah makan ubat tu. Sebab tu kalau you perasan tak, orang kalau nak kena stroke ke, nak kena apa, dia pergi toilet, kadang-kadang dia terlicin ke, ataupun dia ada blood pressure yang makan ubat, lepas tu jadi low blood pressure, terhuyung hayang, hantuk ke kepala, senang bleeding. Faham? Kalau bleeding tempat lain tak apa, bleeding kat kepala tu. So, orang yang ambil banyak painkiller, tahu painkiller, ubat-ubat bagi hilang sakit seperti Voltaren, Sinflex, Acoxia, ni macam-macam lah, Cerebrax, you name it lah. Apa lagi, banyaklah painkiller ni kan. So cold, yang ambil cold mixture untuk sesama dan sebagainya pun ada. Kadang-kadang dia letak aspirin dalam tu. Orang yang suka ambil steroid ataupun terpaksa ambil steroid, saya masih ingat masa saya kena steroid dulu pun memang kulit saya tu akan jadi lain sedikit. Okey, kadang-kadang kalau dah 5-6 bulan on steroid, orang yang ada nephrotic syndrome, masalah kencing bocor dan sebagainya, kadang-kadang doktor bagi untuk autoimmune tu steroid banyak sangat. Ini pun boleh menyebabkan you senang bruises, senang lebam-lebam. Okey, kenapa you kena faham ni? Sebab kita nak asingkan lebam disebabkan masalah kulit ataupun pendarahan bawah kulit saja, ataupun masalah yang lebih serius daripada bone marrow, tulang sumsum kita. Dan orang yang ambil birth control pills pun ada hormon-hormon yang boleh menipiskan you punya kulit dan senang rapuh you punya pembuluh darah. Ini menyebabkan kadang-kadang you tak sedar pun you belaga apa-apa, tengok-tengok ataupun terhimpit masa tidur pun cukup. Itu yang kena himpit tu orang kata tu. Sebenarnya faham tak? Sebenarnya bukan ada apa yang himpit. You punya blood dah mula nipis, tak pekat lagi dah. Okey. So itu satu. Jadi kena betulkan masalah ni dulu. Nombor dua ialah you tak cukup kalsium. Kenapa orang tak cukup kalsium ni? Satu, dia tak makan benda-benda yang ni lah, yang hijau lah kan. Kalsium ni banyak daripada orang panggil green vegetables dan sebagainya. Tetapi yang penting sekali, dia pernah pergi buat operation gastrik, perut dia.
Kalau you pernah buat gastric operation, bypass, atau you tak cukup vitamin D, selalu saya tegur vitamin D. Rupanya vitamin D ni kalau tak cukup, kalsium pun tak cukup. Sebab apa? Vitamin D lah yang menyebabkan kalsium nanti balance dalam you punya you punya darah. Tapi kenapa kena ambil K2 juga? Sebab nak bagi balance balik. Kalau banyak sangat pun tak boleh. Kalsium ni kena cukup-cukup. Tapi orang yang selalu tak cukup kalsium, ni masalahnya. Dan selalunya dia pergi minum susu. Salah. Okey. Kalau you minum susu je terlebih atau pergi ambil kalsium karbonat ke, kalsium citrate ke, kalsium ni lah, sintetik punya kalsium pil ni kan, itu salah. Sebab apa? Tak perlu tu semua tu. You kena ambil daripada makanan baru betul. Sebab kalsium sintetik ni, kalau terlebih dia bahaya. Saya ulang, kalau terlebih dia bahaya. Pernah saya buat lecture on kalsium. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan darah kita jadi terabur nanti dan senang bleeding. Dan orang yang suka ambil satu lagi yang kata vitamin C yang mencukupi, selalu dia punya darah pun cantik juga. Okey, maksudnya tidak bermasalah. So vitamin apa saya kata tadi, cukupkan kalsium, cukupkan vitamin D dan cukupkan vitamin C. So kalsium, vitamin D dan vitamin C semua wajib cukup dalam badan you. Okey, kalau tak faham, selalu saya kata ambil lebih kurang 5,000 hingga 10,000 international unit vitamin D3 tu. Kalau tak cukup main matahari sebelum pukul 11-12 tengah hari, you masih boleh ambil matahari. So cukup untuk jaga supaya tak ada lebam-lebam ni. Vitamin C senang je kan, you ambil daripada buah-buahan, sayur-sayuran, terutama sekali banyakkan bahan-bahan ni lah, orange dan sebagainya tu. Banyak vitamin C dalam semua jenis buah-buahan, don't worry. Okey, seterusnya, you mungkin tak cukup vitamin K1. Tadi saya cerita K2, ini pula K1. Okey, doktor-doktor yang follow you up ni, kalau selalu dapat bruises ni, dia kena check you punya vitamin K, cukup tak cukup. Dan selalunya orang yang ada leaky gut, orang yang ada masalah kembung selalu, gastrik selalu, GERD selalu, dia ada malabsorption. Maksudnya tidak ada kuasa untuk menyerap vitamin K2, K1 tu, maka you punya clotting tak sempurna. You punya pembekuan darah tak sempurna, maka dia senang cair, dia senang jadi bruising ataupun lebam-lebam. Okey, lepas tu satu lagi, bila perut tak jaga dengan elok, maka bakteria pun jadi tak happy. Bila bakteria tak happy, maka you tak cukup vitamin K. Sebab apa? Bakteria antara pembuat vitamin K yang terutama dalam badan kita. You masih tak percaya yang bakteria tu ada banyak kuasa. Rupanya dia antara the best. Kalau you banyak bakteria yang baik dalam badan you, selamatlah badan you. Antaranya ialah menjaga supaya tidak lebam-lebam. Sebabkan dia naikkan vitamin K secara automatik, bakteria tolong buat untuk you. So lagi sekali, green vegetable very important, tak cukup bahaya, especially green yang yang gelap, hijau yang gelap-gelap seperti bayam. Apalagi kalau orang putih tu kale, kita ambil ni lah saya sukalah kangkung ke kampung-kampung punya sayur-sayuran ni lah ya. Ambil sampai pucuk paku semua tu yang hijau-hijau tu, you jangan risau, ambil je. Asalkan dia dark green is very good. Okey. Lagi satu saya nak cerita ialah kalau you terlalu banyak tinggi sangat ambil vitamin E pun bahaya. Vitamin E ni cukup-cukup je. Kalau orang bagi kat you vitamin E banyak-banyak, E for elephant. Jangan terlalu lebih. Kalau you senang senang lebam-lebam ni. Sebab vitamin E kalau lebih sangat, dia mencairkan you punya darah. Seterusnya, kalau you ada masalah liver, kalau doktor kata you ada fatty liver, atau you pernah dulu ada hepatitis, ataupun you pernah kena cirrhosis, orang lelaki yang kita tak lah, tapi orang yang minum-minum tu tak, alkohol semua tu, dia orang kadang-kadang senang ada masalah cirrhosis, di liver infection dulu-dulu. Kalau rosak liver you pun boleh dapat lebam-lebam. Jadi begini, bila berlaku sesuatu, katakan kita kena kalau you pernah tengok kan, kadang-kadang you terpelecok ke, atau tergeliat ke, ataupun terkena hantuk ke ujung meja ke kan, kaki atau betis you tu kan, kadang-kadang you tengok mula-mula tu, hari pertama tu macam merah-merah ataupun biru-biru sikit, betul tak? Dia tak turun ke bawah lagi. Jadi beberapa jam kemudian dia bertukar warna. Kenapa? Bila kena sesuatu kawasan pembuluh darah kita dan kadang-kadang dia pecah ataupun luka di dalam, di bawah kulit, maka di bawah permukaan kulit tu dia bertukar warna.
kan red blood cell tu mula merah kan. Bila dia dah keluar, dia dah tak boleh berfungsi. Kadang-kadang datang sel lain nak makan dia, nak cuci dia. Sebelum tu dia dah tukar warna jadi warna biru. Sebab biru ni kadang-kadang dia jadi hijau. You perasan tak? Kaki you kat bawah nak sampai ke tapak dia dah mula nak, bawah buku lali tu dah mula tukar warna. Daripada merah ke biru, biru nak hitam-hitam, lepas tu dia jadi hijau pula. Mana datang hijau ni? Rupanya bila bilirubin kan, bila dia dah terpisah, bila dia dah pecah tu, dia bertukar warna. Dia tinggal bile tu kan warna hijau, bili tu jadi hijau. Lepas hijau, besok-besok you bangun 2 hari kemudian tengok jadi macam kuning-kuning pula sikit. Yang tu dia tukar lagi, ada nama lain pula, nama biliverdin, bilirubin. Lepas tu yang last kali tu, bila dia sampai nak baik betul, kadang-kadang dia warna jadi brown. Brown-brown nak jadi macam gold-gold sikit. Yang tu kalau you tengok kadang-kadang 5-6 hari, dia dah nak habis tu, itu namanya hemosiderin. Nama-nama sel yang dah bertukar wajah sebelum diabsorb balik. Baru you clear dapat normal kecantikan kulit yang asal. Faham? Okey. Jadi pertukaran warna ni pun ada riwayat sel tu sendiri bila dia nak mati dan dimakan oleh sel-sel lain. Yang penting ialah apa yang you kena buat bila berlaku macam ni. Okay, nombor 1, kalau you tahu biasa-biasa je, you tak risau ada simptom lain yang saya nak cerita malam ni, sebab takut ada benda lain tu, you cuba dulu dengan ambil towel, bubuk ais, sistemnya ialah sejukkan dahulu. Okey, supaya kita kecutkan bahagian perdarahan yang mungkin pecah ataupun rosak sikit tu. Kalau perdarahan tu berlaku, you sejukkan di kawasan tu. Berapa lama? Dalam sehari pertama tu you main sejuk dulu. Maksudnya ais yang di dalam towel, you demah dia dengan kesejukan dahulu. Lepas sehari, hari kedua you main dengan tuam pula, bagi panas. Sebab apabila dia dah kecut semua, sel tu dah pembuluh darah dah mula menutup. Yang lepas kat luar-luar tu, you nak hapuskan dia semua, nak cepatkan daripada 7-8 hari, you nak buat dalam masa 2-3 hari. Perempuan terutama sekali lah kan, kadang-kadang dia kena kat bau lah, kadang-kadang tempat-tempat yang nampak tangan semua tu. So what you do is, you bubuh benda yang suam atau panas, demah panas. Cukup, okey? Kalau dia clear semua tu, berarti itu normal. Setakat ini saya cerita sampai takat ni sekarang masih normal. Tapi bila dia berlaku lagi, apa yang you kena buat? You kena cari tambahkan vitamin C tinggi sikit. Okay? Selalunya vitamin C saya suruh 1-2 gram satu hari you makan. Yang pil biasa-biasa paling tinggi 500 mg. So kalau you banyak sangat bruises, nampak lebam-lebam tu, cuba belajar ambil vitamin C antara 1 hingga 2 gram sehari. Lebih kurang kalau sebiji tu 500 mg, you kena ambil 4 biji sehari lah. Ataupun you makan banyak buah-buahan yang berbentuk, yang ada lemon atau orange tu. Okay? Nombor 2, zaman dulu direkomend fish oil, very good. Tapi zaman sekarang dah tak ambil fish oil, kita ambil apa? Sacha inci. Dan anda tahu kan sekarang sacha inci dah datang dalam bentuk yang baru. Kalau tak reti nak makan atau nak minum dalam bentuk sachet minyak, you dah boleh ambil dalam bentuk apa? Dalam bentuk soft gel. Maksudnya dia buat daripada vegetable capsule, orang boleh telan. Saya memang suka yang capsule lah kan. Sebab minyak kan kadang-kadang kita rasa macam setengah orang tak boleh. Tapi dua-dua very good. Sebab apa? Terkenal. Sacha inci oil kuat dengan omega 3 untuk melawan sebarang ada inflammation nanti kalau berlakunya perdarahan atau bruises. And it's very good for blood vessel pun, memang terkenal omega 3 kan. Satu lagi yang you boleh beli, you sendiri boleh pergi beli, namanya Arnica. Tulis kat situ ARNICA. Ini ada kat farmasi, okey. Siapa-siapa yang sikit-sikit bruise tu, lebam-lebam tu, you sapu je. Dia topical, maksudnya atas kulit boleh sapu. ARNICA. Silakan, no problem. Ataupun rajin-rajin makan bromelain punya base produk seperti nanas. Tahu nanas? Nanas terkenal dengan bromelain. Bromelain itu dia juga menghilangkan masalah-masalah bruises. Pineapple lah, nanas. Okey, jangan terlalu
nak cuba main dengan kulit pisang, walaupun pernah saya ataupun siapa cerita dulu soalan-soalan pisang tu boleh tak diguna pakai untuk kulit, tapi untuk bruises ni tak payah pakai. Kot nanti you duk sapu dengan kulit pisang, okey. Ada setengah orang pergi ambil bila orang sebut mouth rinse untuk apa, cuci mulut punya macam Listerine ke apa-apa, nak ambil Listerine sapu tu tak payah, itu cuma mitos, okey, tak payah buat semua tu. Baik, sekarang tiba masanya kita rubah you punya fokus kepada kod-kod nanti. Benda tu terlalu kerap berlaku dan you rasa macam normal tapi you tak pasti. Di malam ni kita nak kenal pasti, okey, dah buat ais, dah buah tu semua, okey, dia baik. Besok minggu depan datang lagi. Sebulan sampai 2-3 kali. Benda-benda macam ni kadang-kadang you jangan anggap enteng tau, boleh tak? Jadi anda kena buat apa-apa? Okey, nombor 1, check. Ada satu terutama sekali kalau bruise tu ataupun lebam-lebam tu berlaku bahagian breast, terutama sekali orang perempuan, kena jaga, jangan anggap tu tak ada apa-apa. Check dahulu sama ada satu penyakit ataupun satu masalah besar dinamakan inflammatory breast cancer. Yang ni you nampak dia macam tak ada belam, you tak ada ketulan, you periksa sendiri, you buat self examination pun tak ada apa-apa dan you sihat walafiat. Tiba-tiba ada macam rash, tak rash, macam gegatal kat situ tapi merah. You tak pasti sama ada bruises, lebam-lebam tu tidak, sebab dia tak warna hitam sangat, dia cuma merah-merah je. Yang ni kalau tiba-tiba datang dan you tengok dia cepat naik benda tu, tak ada gigit apa-apa pun, dan terutama sekali kalau kulit breast you tu dah bertukar jadi macam buah orange. Tahu tak buah orange? Dia nampak macam buah orange, ada berlubang-lubang, berkutu-kutu tu, dan kalau nipple you pun dah mula nak tukar dia punya inversion tu, dia cepat. Inflammatory breast cancer ni dia tak tunggu 2-3 tahun, dia dalam masa sebulan 2 dia dah mula bertukar wajah cepat. So yang ni you jangan main-main, ni bukan bruise biasa, ni bukan rash biasa. Tolong check dengan doktor dulu, faham? Okey, yang ni perlukan you punya perhatian yang cukup ni serius. Terutama sekali walau you tengah menyusu pun, kalau ada pertukaran macam tu, jangan anggap sebab baby yang punya angkara, tapi sebenarnya you kena check sama ada inflammatory breast cancer, walaupun jarang-jarang berlaku, tapi harus perhatikan. Baik, macam mana kita nak bezakan antara bruise biasa ni, lebam-lebam biasa, dengan lebam-lebam yang serius? Maksudnya yang paling serius yang kita nak cuba elakkan ialah leukemia. Walaupun topiknya bukan leukemia, tapi kita nak asingkan, okay? Nombor 1, kalau you bergejala lain pula, tercampur dengan senang hidung berdarah. Kalau takat hidung berdarah, sekali-sekala je panas-panas, saya faham. Budak-budak kecil selalu jangan panik sangat. Tapi kalau ada hidung berdarah, lepas tu ada gigi pula, bukan gigi, gaham pun berdarah, dan frequent, maksudnya kerap, sampaikan you boleh ingat, bulan lepas dah kena, macam tu kira kerap lah tu kan. Kalau jarang-jarang berarti when was the last time, bila kali terakhir, tu jarang. Dan pula you ada saya kata tadi, bukan takat situ saja you punya perdarahan, tapi you ada kat kulit, senang sangat. Dan saya kata tanpa sebab, you bukan pergi main bola ke, ataupun pergi tumbuk-tumbuk ke, ataupun belaga apa-apa, yang ni yang paling mustahak you nak check, okey? Dan bila itu saja tak cukup, kalau nak diambil benda yang serius tu, you selalunya ada dengan demam sekali. Bila demam dengan orang panggil ketak lah, dia sejuk gedi tu, tahu tak, sampai ketar tu, selalunya lebih pada 5 ke 7 hari tu, you jangan main-main. Anything above 1 week punya fever is considered something serious. Kita kena pergi check sama ada infection ataupun masalah darah tadi. Ataupun you ada yang dipanggil night sweat, malam sampai berpeluh. Saya dulu kena limfoma, saya tahulah, malam-malam memang sebelum saya didiagnose tu, saya pun tak tahu kenapa saya peluh malam. So be very careful, especially night sweat. Okay? Dan saya kata tadi orang ada lebam-lebam kat sini, tapi orang perempuan pula lagi satu, dia kena check kalau pipi dia senang macam naik bintik-bintik merah dan sebagainya.
Orang putih panggil petechiae. Petechiae ni bukan kata kat muka saja, tapi kadang-kadang dia naik macam bintik-bintik merah kat bahagian pipi dan bintik-bintik merah kat tangan, tapi selalunya di bahagian kaki, bahagian betis dan depan tulang betis kita ni, tengok ada bintik-bintik merah tak? Ni antara petanda lagi. Ataupun you sakit perut, selalu sakit je, terutama sekali bahagian perut ni dan kadang-kadang bahagian spleen. Spleen tu sebelah kiri, okay, on your left side. Dan kalau yang ni pun ada juga, memang demam pun ada, dan you lost weight, you hilang berat badan dan tak ada selera, saya rasa besok pagi juga you kena pergi jumpa doktor. Okay, nak kena check darah, tengok you punya white blood cell. Selalunya dia orang tengok blood cell dengan platelet semualah, faham? Dan you letih, tengok-tengok you pun sampai ada anemia pula lagi, dan kencing pula kerap. Tak pasal-pasal you kencing kerap. Ni tak kira tua muda ni boleh berlaku. Walaupun selalu dia kata umur 40 ke atas, tapi orang zaman moden ni 30 pun dah boleh kena masalah-masalah leukemia. Bahkan ada leukemia yang masalah budak-budak kecil, itu masalah children punya leukemia pun, benda-benda gejala ni you kena prihatin, kena dengar anak you punya komplain, tengok kulit dia macam mana. Dan dua lagi masalahnya ialah dia sakit tulang dan sakit sendi. Padahal umur baru belasan tahun, ataupun kadang-kadang budak kesian 5-6 tahun pun dah kena kan leukemia. You can be as early as 3 years old. Minta maaf lah saya cerita ni, mungkin sebagian daripada anak-anak anda pun pernah melaluinya proses ni, faham tak? Cuma good news is leukemia is now insyaAllah kalau jumpa awal is curable. Dan saya tutup cerita dengan, kalau you selalu komplain semua-semua tadi campur dengan pening kepala, headache all the time, I think you better check. Jadi cukup dulu malam ni saudara sekalian. Saya mengharapkan you dapat manfaat membezakan antara lebam biasa dengan lebam-lebam yang bergejala lain sekali. Termasuklah sampai saya cerita sikit ada question sampai breast punya lebam pun you kena make sure it's not a joke lah. Masalah level high creatinine pun tinggi. Oh, itu masalah masalah apa saya kata tadi, buah pinggang. Dan kalau you makan salah herba atau buat kadang-kadang ubat-ubat tradisional pun kena jaga-jaga. Sebab tu saya berhati-hati kalau nak recommend kat you herbal yang saya jumpa dengan orang asli semua tu, selalunya saya kena hantar dulu lab baru boleh bagi kat anda. Okey. Ni makan tak makan semua ni asalkan hampa ikut betul-betul dia punya protokol. Saya benarkan, saya sendiri pun ada cheat day. So janganlah you rasakan kita ni terlalu kaku nak buat program kita kan. Asalkan majoriti dalam hidup kita, gaya hidup tu betul, 20% kita ni bukanlah perfect kan. Jadi tak apalah. Daripada you 100% perfect, lepas 2 bulan you let go. Lagi teruk. Lebih baik you 70-80 steady, 10-20% you let go, tak apa. All the time. Okay. So malam ni topiknya, jangan you tak cerita pada ramai kawan you, sebab kat luar sana mungkin mereka miss lecture kita. Tolong tekan share boleh sekarang, dan tekan love. Kita bagi love pada semua rakyat kita. Anda kena berhati-hati. Saya dengar hari ni sampai 100 orang lebih yang kena COVID ni. Ya Allah, saya ingatkan kita dah nak settle down kan. Rupanya mereka bawa mai balik benda-benda macam ni. Saya tak tahulah. Dan saya mengharapkan, inilah saya bagi mesej lah, tak baik. Tapi tolonglah, be responsible, boleh tak? Kita ni dah ikut perintah betul-betul dah. Hampa buat melawak-melawak ni, bawa mai buat balik pula lagi. Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Okey. Tolonglah kita doakan semua selamat. Jangan buat benda pelik-pelik yang tak masuk akal. Betul tak? I pun cannot brain. orang muda kata I cannot brain what's going on sometimes. It's crazy sometimes, you know. But people are people, we cannot say much. If I salah cakap nanti I jadi sensitif, dan I memang marah sebenarnya. Sebab apa? Ramai rakyat yang nak cari rezeki, yang nak cari periuk nasi, nak menyala, susah. Tolonglah, okey. Itu saja. Jangan lupa join DND Academy. Saya dah buat website semua, tengok dia punya explanation. Kalau you miss 2-3 hari lepas, masih sempat masuk lagi. Cepat, siapa dulu dia dapat. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu tak, anda sekalian tak payah jadi doktor, tapi anda boleh belajar ilmu basic kedoktoran punya ilmu ni tentang perubatan semua tu, boleh saya tolong share dengan you supaya anda dapat pengetahuan. Dan kalau anda sudi, saya akan besarkan pengetahuan ni dari sudut bukan dari sudut penyakit saja, tapi juga dari sudut masalah mental, masalah psikologi, masalah stres kan, masalah pemakanan, masalah even motivasi hidup kita. Sebab ramai daripada masalah-masalah termasuk keuangan pun menjadi isu sehingga orang berpenyakit, tahu tak? Jadi kalau anda suka program-program macam yang saya dah buat lepas-lepas, yang tu yang saya maksudkan dengan DND Academy. Maksudnya apa konsepnya sebenarnya. Tetapi anda tak perlu sampai terlalu tahu apa tu bahasa-bahasa medical. Yang penting ialah you dapat manfaat. Saya ulang, yang penting you dapat ilmu supaya boleh dipergunakan. Bukan ilmu untuk dengar-dengar kosong je. Itu satu. Dah dapat. Nombor dua, kalau you ada satu jari je, saya nak bagi peluang kali ni bukan saja untuk dengar, tapi dengan satu jari saya nak tunjuk cara macam mana you nak menjana pendapatan antara 1,200 cukup tak? Ataupun sampai 12,000. Boleh. Antara 1,000-2,000 hingga 12,000-14,000 ni tergantung, nanti saya tunjuk macam mana cara. Dengan syarat you sudi menggunakan satu jari. Okey, supaya bila you dah dapat fahaman tentang DND Academy punya ilmu dan you menggunakan satu jari untuk share dengan kawan apa ilmu yang you belajar dengan saya, maka ilmu-ilmu tu kalau nanti orang sudi masuk juga lagi, saya akan bagi kepada anda imbuhan. Tahu tak imbuhan? Maksudnya kita bagi bonus lah pada you. Kita bagi macam orang panggil wang hadiah kerana you bantu saya, upah you untuk meramaikan DND Academy punya penuntut dia. Bila dah ramai masuk nanti, ada lagi kalau dia orang sudi nak beli daripada saya. Sebab apa? You tak payah buat apa. You cuma share saja. Saya ulang, you cuma pakai satu jari, share saja. Dan apabila dia beli apa-apa pun daripada saya, sama ada majlis ilmu yang saya buat, kan saya ada talk. Dan you pun akan dapat talk yang goodbye diabetes, goodbye cancer, goodbye stress, goodbye obesity. Banyak kita cuba bantu sembuh penyakit-penyakit, dan ramai orang nak masuk. Jadi kalau dia masuk melalui you yang recommend, saya akan juga bagi imbuhan pada you. Itu yang boleh dapat antara 2-3 ribu sampai kadang-kadang sampai 12,000 tu. Sebab apa? Kita pun, dia orang suka beli produk daripada kita. Sacha Inci lah, Fiber Up lah. Daripada you tak buat apa, sambil you dengar belajar ilmu dan you suka ilmu tu dan you suka sebahagian daripada produk-produk kita, you cuma recommend je. Okey, tak perlu you rasa macam tertekan nak kena jual. Sebab semua yang nak cerita saya, nak advertise saya, nak buat Facebook, nak buat Instagram, nak buat YouTube, semua saya yang buat. Nak kata thank you pun saya yang akan kata thank you. Saya yang akan post. You satu inci barang, satu kotak pun tak payah simpan kat rumah. Itu dia panggil program affiliate. You bekerjasama dengan saya. Baik. Lepas pada tu you juga mendapat, apa lagi tahu? You akan dapat lebih kurang ada 2-30 doktor menunggu you. Kalau ada masalah apa-apa, kita ada panel untuk you boleh refer kes-kes you nak consultation. Maksudnya you boleh dapat link. So mereka takat-takat diabetes, takat-takat high blood, kolesterol, jantung, yang biasa-biasa tu kita dah semua boleh insya-Allah boleh bantu reverse. Saya ulang, bantu reverse. Okay. So jadi anda dapat akses straight pada dia orang kalau you jadi kita punya ahli DND Academy nanti. Jadi partner lah kan. Okay. You akan dibenarkan pakai balik saya punya video-video tu, you nak share dengan siapa pun boleh, termasuk program-program yang premier tu, yang orang bayar tu. Harga nilai semua-semua ni lebih daripada RM7-8,000. Faham tak? Tapi jangan risaulah, saya tak nak sampai RM7-8,000 YouTube. Dan seterusnya you akan, setiap kali you beli, you sendiri dapat ada rebate. Tiap bulan kita bagi balik duit yang you belanja tu. Dan orang beli melalui you, kita bagi pula lagi tambahan. Sampaikan orang yang you recommend tu, kalau dia recommend orang lain, you pun dapat lagi. Tapi yang penting ialah semua ni ialah 100% money back guaranteed. Kalau you tak suka program yang saya buat ni, DND Academy ni, nanti you boleh ambil balik. You punya pelaburannya cuma RM1 sehari je. Saya ulang,
Pelaburan yang you perlu nak masuk dalam program saya ni, you spare. Maksudnya RM365 lah. Dia punya nilai you nak jadi ahli, nak jadi partner saya ni. Tapi kita cuma charge setahun RM365. Dan daripada situ you boleh dapat modal you bayar balik dengan tiap-tiap bulan kita bayar tu. Ingat tak RM1,000, RM2,000 tu? Bila orang order pada you tu, yang license tu lah yang you bayar setahun sekali. Dan semua tadi yang saya cerita you dapat. Dan kalau ada berita-berita terkini, you akan jadi orang pertama sebab you dinamakan DND Academy Partner. So nak jadi partner, sila call saya punya admin sekarang. Admin saya tu tunggu anda call nak register sekarang juga. Okay? Masa terhad dan tempat pun terhad. Now. Do it now, okay, please. Dan share juga dengan kawan supaya kalau dia nak masuk, biar dia pakai link you nanti. Okay, sebab tu you kena ada link tu cepat-cepat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.